Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Dr. Muhammad Izwari bin Muhammad Ismail dan saya merupakan konsultan ENT ya, telinga, hidung, tekak, kepala dan leher. So saya telah menjadi pakar selama 16 tahun dan bekerja di Putra Specialist Hospital semenjak Februari tahun ini ya. So sekarang saya bekerja di klinik saya tingkat 3 ya, tingkat 3 12A ya, bilik 12A. So pada hari ini kita akan bercakap dan berbincang tentang suatu kanser dalam bidang ENT yang mana ia adalah suatu kanser yang paling kerap yang kita jumpai dalam pemeriksaan kita seharian ya. So kanser itu adalah nasopharyngeal cancer ya, ataupun kanser nasopharynx ya. So kalau dalam bahasa kita, nasopharynx ini adalah bahagian di belakang hidung ya, hujung hidung ya. So nasopharyngeal cancer ini adalah satu kanser yang kerap tetapi agak asing pada masyarakat kita ya. So kalau kita tengok salah satu contoh ya, pengidap kanser nasopharynx adalah pemain badminton negara ya, Datuk Lee Chong Wei ya. So dia merupakan pengidap kanser nasopharynx dan alhamdulillah ya, beliau sedang telah habis rawatan dan sembuh ya daripada kanser tersebut ya. So kalau mengikut statistik daripada Jabatan Kanser Negara, so kanser nasopharynx merupakan kanser yang ketiga paling kerap yang dihidapi oleh lelaki ya di Malaysia. So dan untuk perempuan, kanser nasopharynx merupakan yang kelima ya, paling kerap ya. So ini menunjukkan bahawa kanser nasopharynx ini adalah suatu kanser yang patut diketahui oleh masyarakat kita ya. So kalau kita melihat dari segi jantina, lelaki kepada perempuan, lelaki adalah lebih kerap 3 kali ganda berbanding dengan perempuan. Dan kalau mengikut bangsa Cina merupakan bangsa yang paling ramai ya, menghidapi kanser nasopharynx, iaitu sebanyak 60 hingga 70%, dan diikuti dengan bangsa Melayu ya. Dan sangat-sangat jarang kita melihat pesakit berbangsa India yang mengalami kanser jenis ini ya. Okey. So apakah tanda-tanda pesakit yang mempunyai kanser nasopharynx? So pesakit yang mempunyai kanser nasopharynx ini boleh datang dengan berbagai gejala ya. Ia boleh melibatkan masalah pada bahagian hidung, masalah pada bahagian telinga, leher dan juga pada bahagian mata ya. So di antara tanda yang paling kerap yang kita lihat pesakit yang mengalami kanser nasopharynx adalah pembengkakan pada bahagian leher ya. Mereka datang dengan pembengkakan kelenjar pada leher ya. Itu merupakan tanda yang paling kerap yang kita jumpa. Selain daripada itu, pesakit juga akan mengadu pendarahan hidung ataupun darah bercampur dengan kahak ya, apa mereka berkahak ya. So selain daripada itu, tanda-tanda yang lain termasuklah juga kurang pendengaran di sebelah telinga ataupun dan juga disertai dengan berdengung ya. Tanda-tanda lain juga termasuklah masalah penglihatan di mana pesakit mengadu terlihat bayangan ya ataupun double vision ya. Dan juga tanda yang lain adalah kebas-kebas pada bahagian muka. So ini semua merupakan tanda-tanda pesakit-pesakit yang mempunyai kanser nasopharynx ya. So apakah risiko faktor yang menyebabkan pesakit boleh mendapat kanser nasopharynx? Faktor-faktor risiko tersebut termasuklah faktor genetik ya. Kalau kita mempunyai keluarga yang ada sejarah ya mengalami kanser nasopharynx, maka kemungkinan itu adalah lebih tinggi ya, sebab kanser ini dihidapi oleh di dalam sesebuah keluarga. Selain daripada itu, faktor seperti persekitaran termasuklah tabiat merokok ya, makanan yang mempunyai pengawet makanan, dan juga faktor-faktor pekerjaan seperti bekerja dan terdedah dengan bahan kimia dan juga habuk-habuk kayu ya. Ini juga merupakan faktor risiko yang boleh menyebabkan kanser nasopharynx. Dan yang terakhir sekali adalah jangkitan suatu virus yang kita panggil EBV ya, Epstein-Barr virus. So ini adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan pembentukan ataupun kanser nasopharynx ini. Okey.
kita di bahagian telinga, hidung dan tekak, apabila mensyaki pesakit mempunyai kanser nasopharynx, apa yang kita akan lakukan selain daripada pemeriksaan fizikal, pembengkakan pada leher semua itu, kita akan melakukan endoskopi pada bahagian hidung ya, untuk melihat di kawasan nasopharynx. Dan apabila kita melihat ada ketolan ataupun tumor ya di bahagian nasopharynx, maka kita akan mengambil biopsi ya di bahagian nasopharynx dengan sedikit bantuan ubat bios ya di klinik ya. So ketolan itu akan kita hantarkan ke makmal untuk disahkan sama ada itu adalah kanser ataupun tidak ya. So selepas laporan makmal diperolehi, kita akan melakukan CT scan ya, CT scan untuk mengetahui tahap kanser tersebut ya. So CT scan yang kita akan lakukan adalah merangkumi bahagian kepala sehinggalah bahagian abdomen ya ataupun perut ya. So itu untuk kita tahu tahap yang dialami oleh pesakit ya, termasuklah adakah kemungkinan kanser-kanser itu telah merebak ke kawasan lain, contohnya pada bahagian paru-paru ataupun hati ya. So ini semua akan kita lihat ya. Selepas kita ketahui tahap kanser nasopharynx, kita akan merujukkan pesakit ini ke bahagian onkologi ya, doktor onkologi, kerana rawatan kanser nasopharynx ini adalah melibatkan apa yang kita panggil pemberian radioterapi dan juga kemoterapi ya, gabungan kemo dan radioterapi. So peranan doktor ENT pada masa ini cuma untuk mengambil biopsi dan kemudiannya kita akan merujukkan untuk rawatan ya. So selepas pesakit dirawat ya, dengan radioterapi dan kemoterapi, pesakit akan dihantar semula ke doktor ENT supaya kita dapat melakukan rawatan susulan ya, untuk melihat sama ada kanser ini kembali semula ataupun betul-betul telah hilang ya. So selain daripada itu, sekiranya selepas radioterapi kanser ini tidak hilang sepenuhnya, maka doktor ENT akan melakukan pembedahan ya, contohnya pembedahan biji-biji kelenjar pada leher dan juga pembedahan untuk membuang kanser pada bahagian nasopharynx. So kalau untuk prognosis kanser jenis nasopharynx ini, ia bergantung kepada tahap ya di mana pesakit itu datang ya. So tapi malangnya kebanyakan pesakit kita yang datang untuk rawatan, mereka sudah datang dengan tahap ketiga, keempat ya. Dan jarang sangat ya yang datang pada tahap yang awal ya. Boleh saya katakan kurang daripada 10% datang pada tahap yang awal. So kebanyakan pesakit kita datang pada tahap yang ketiga ataupun yang keempat ya. So prognosis untuk pesakit kanser nasopharynx ini sekiranya pada tahap yang awal adalah sangat baik ya. So lebih kurang 90% untuk kemungkinan untuk sembuh. Tetapi kalau mereka datang pada tahap ketiga, keempat, so prognosis ini akan semakin berkurangan ya, ke antara 50 hingga 60%. So nasihat saya adalah sekiranya anda mengalami ya masalah-masalah ataupun simptom-simptom seperti pembengkakan biji kelenjar, telinga berdengung, pendarahan hidung ataupun masalah penglihatan yang kita panggil diplopia ya, ataupun ternampak seperti bertindih ya, image bertindih, ataupun kebas-kebas pada bahagian muka, sakit kepala, datanglah berjumpa dengan pakar ENT untuk kita pastikan sama ada kanser pesakit mempunyai masalah yang serius seperti kanser ataupun masalah-masalah lain. Kesimpulannya, saya menasihatkan masyarakat di luar, pesakit-pesakit yang mempunyai tanda-tanda seperti pembengkakan pada bahagian leher, masalah pendarahan hidung ataupun kahak yang bercampur dengan darah, ataupun mereka mengalami masalah kurang pendengaran sebelah telinga, berdesing di sebelah telinga, kebas-kebas pada bahagian muka, sakit kepala ataupun masalah penglihatan seperti image yang bertindih, haruslah datang berjumpa dengan pakar ENT ya, untuk dilakukan pemeriksaan di bahagian nasopharynx. Ini adalah penting untuk memastikan mereka tidak mengalami kanser ataupun mengalami masalah kanser nasopharynx. Dengan ini saya Dr. Muhammad Izwari akan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini tentang masalah kanser nasopharynx. Sebarang pertanyaan berkaitan dengan masalah nasopharynx, bolehlah berhubung ya dengan klinik saya di tingkat 3
bilik 12A ya di Putra Special Hospital. Sekian, terima kasih.